Hai murid-murid, bertemu lagi kita untuk kali ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Perbincangan kita tentang buku teks muka surat 96 dan 97. Tajuk untuk kita bincangkan pada hari ini ialah megahnya jalur gemilang. Tentunya semua murid mengetahui ya, apakah itu jalur gemilang. Baiklah, kita tengok kepada muka surat 96 dan 97. Mari kita sama-sama membuka buku teks masing-masing. Ya murid-murid, ini adalah buku teks muka surat 96 dan 97. Kita akan bincangkan apakah isi yang terdapat pada muka surat 96 dan 97 ini. Jadi kita akan bincangkan satu persatu supaya murid memahami apakah itu jalur gemilang dan tanggungjawab kita bagi menjaga jalur gemilang kita ini. Ya murid-murid, tentunya murid-murid mengetahui jalur gemilang ini biasanya banyak dikibarkan apabila kita menyambut bulan kemerdekaan, dan kemuncaknya ialah pada 31 Ogos pada setiap tahun, kerana pada hari itu merupakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Baiklah murid-murid, marilah kita tengok satu persatu tentang apakah itu jalur gemilang. Jadi tajuk perbincangan kita untuk muka surat ini ialah megahnya jalur gemilang. Baiklah murid-murid, marilah kita tengok apakah yang terdapat pada muka surat 96 ini. Ya, untuk muka surat 96 ini kita akan baca bersama-sama. Jadi tajuk petikan ini ialah megahnya jalur gemilang. Baik, kita baca sama-sama. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Baik, cara menggantung bendera. Baik, jalur gemilang telah diberi nama oleh Tun Dr. Mahathir daripada bendera kebangsaan. Jadi jalur gemilang juga merujuk kepada bendera kebangsaan kita. Baiklah, pada muka surat ini kita dapat melihat cara menggantung bendera. Jadi bahagian atasnya itu ialah ada bulan dan bintang, manakala bahagian bawahnya itu ialah jalurnya. Baik, gegantung jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah, bukannya daripada bawah ke atas ataupun bulan dan bintang berada di bawah. Maknanya kita kena meletakkan ataupun menggantung bendera dengan betul. Baik, kita tengok satu persatu bendera. Bendera Malaysia, bendera negeri, itu adalah yang sepatutnya. Kita baca bersama-sama ya. Jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Baiklah murid-murid, murid-murid diharap dapat memahami cara menggantung bendera. Okey. Seterusnya, jalur gemilang perlu mendahului
bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Biasanya bendera ini dibawa dalam perbarisan ataupun perarakan sewaktu menyambut hari kemerdekaan. Jadi jalur gemilang perlulah berada di hadapan dan tidak berada di tengah ataupun di belakang pada bendera lain. Okey, seterusnya jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong ke arah jalan raya, di rumah atau kedai. Maknanya di sini jalur gemilang tidak diletakkan menegak. Dia apabila hendak digantung di rumah ataupun di restoran, jalur gemilang hendaklah dicondongkan ke arah jalan raya, bukannya dicondongkan ke belakang dan sebagainya. Baik, itu adalah cara meletakkan jalur gemilang. Seterusnya, jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Maknanya bahagian bulan sabit itu berada di hadapan. Itu adalah cara membawa jalur gemilang secara terbentang. Baik, seperti yang terdapat di dalam gambar ini. Seterusnya, ini adalah antara tempat pemasangan jalur gemilang. Kalau itu ada tempat kediaman rumah, premis perniagaan, bangunan pejabat dan sebagainya. Ini adalah tempat pemasangan jalur gemilang. Seterusnya, kita tengok juga diletakkan pada pengangkutan atau seperti bot, kenderaan dan sebagainya. Maknanya jalur gemilang haruslah melebihi daripada bendera lain. Begitu juga jalur gemilang banyak terdapat di sekolah, dan biasanya jika di sekolah apabila masuk sahaja bulan kemerdekaan, maka banyak jalur gemilang akan dikibarkan. Okey, seterusnya kita masuk kepada aktiviti. Ya, murid-murid dikehendaki melukis jalur gemilang dan menjelaskan maklumat berdasarkan bahan yang kamu baca. Jadi, cikgu hendak kamu melukis jalur gemilang dengan betul, kemudian menyatakan apakah maksud yang terdapat pada jalur gemilang itu. Baiklah, cikgu harap kamu sudah selesai melukis dan memberikan maksud perkara yang terdapat di dalam pada jalur gemilang itu. Oleh itu, marilah sama-sama kita bincangkan tentang jalur gemilang. Ya, murid-murid, marilah kita kenali reka bentuk jalur gemilang. Jadi, orang yang bertanggungjawab mencipta jalur gemilang ialah Muhammad bin Hamzah. Beliau merupakan pereka jalur gemilang seperti yang terdapat pada gambar ini. Baik, seterusnya marilah kita bincangkan pula tentang apa yang terdapat pada jalur gemilang. Bulan sabit. Bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negeri. Bintang pecah 14 melambangkan jumlah 13 negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. Jalur merah pula bukti keberanian dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Seterusnya, jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan, dan kesungguhan. Warna kuning pula yang terdapat pada bintang itu melambangkan warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, dan manakala warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Baik, cikgu harap murid-murid betul ya latihan yang telah dibuat tadi. Baik, itu saja perbincangan kita untuk kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk perbincangan pada muka surat yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.